Tak cukup. Modal tak cukup. Tak apalah. Mungkin bakal kita saksikan the next SEA Games nanti. Kita boleh berikan sanggup hati. Tapi inilah dia kedua-dua coach untuk kontingen Laos dan juga Malaysia. Yang mana akan menjadi tulang belakang kepada pasukan Laos dan juga Malaysia juga. Yang mana dia, untuk PUBG setakat ini apa yang dikategorikan atau apa yang distrategikan berhasil. Jadi sejauh manakah keberhasilan itu kita akan lihat daripada perlawanan kali ini dan juga semifinal nanti. Sebab Malaysia tak akan berehat. Selepas ini mereka akan main semifinal. Inilah dia line up yang telah mengalahkan pasukan Filipina tempoh hari. Izanami Momo, Chico Guys TV dan juga Zon. Ya, inilah dia line up Tinggi ya yang itulah tu yang saya agak sedikit terkejut dari Sebab dia awal kata, lagi. Dia keluar. Tak semua orang keluar frame, tapi dia cuma keluar lebih. Dia keluar sampai ke telinga dekat on the way sikit lagi. Itu Okay, pun nak tunjuk siapa shot caller kat situ kan. captain lah. Siapa in-game leader kot. Tak, Kita tengok siapa yang tinggi kat Laos. Kalau betul ada yang lebih tinggi, dia captain. Wah, senang kita nak Oh, ya. nak kategorikan cerita. Allah. Sama Tak ada. pula. Sama pula. Pula sama. Mungkin ada yang sengit sikit lah. Mungkin dia captain. Rambut main peranan lah kawan-kawan. Rambut main peranan. Ya. Itulah dia Agi, Oppa, Viston, Yonem dan juga 20 Ogos akan menjadi kekangan untuk pasukan Malaysia dapatkan rekod bersih yang dicari oleh mereka. Tapi ini hanyalah best of one. First pick jatuh kepada pasukan Laos. Kemungkinan besar pasukan Malaysia ada surprise yang ingin mereka buat. Dan saya dapat jangkakan ada banyak hero yang kita sangkakan akan di-ban keluar, tak akan di-ban. Sebab mungkin, macam saya cakap, mungkin Malaysia ingin cuba-cuba Tapi ya, sesuatu. apa yang kita nak lihat lagi Mars dan juga Sunfrost? Kita dah tengok Padang, kita dah tengok Fanny, kita dah Isita tengok Gold Lane. Isita Gold Lane. So again, apa Satu. lagi? Apa lagi? Satu, Leila. Chico. Ya. Oh, hero kemenangan. Hero kemenangan. Tak pernah lagi Lela Chico kalah. Ya. 100% win rate. Mia pernah tak salah saya. Mia pernah. Saya rasa Mia pernah kalah. Tapi- Mia ataupun Leila lah. Kita lihat dulu sedikit kata daripada Zorn. At first saya memang tak rasa saya dapat wakil Malaysia sebab rasa dah lama tak main kompetitif dengan tim-tim lain. Tapi so far dekat SEA Games dari segi performance rasa masih okey kot. Salah. Bukan masih okey. Memang okey sebenarnya. Tak masalah dia rasa. Dan tak payah rasa, memang kena tahu, kena yakin. Yakin sikit Cam. Aduh. Tapi dia memang yakin. Dia cuma Dia yakin. cakap dalam ayat tu sebab benda tu kena selamat. Biasa dia jugalah. punya intonation macam tu. Rasa okey kot. Rasa okey. Tapi sebenarnya dia yakin. Sebab tu tengoklah macam mana dia bancau. Nampak semua terkejut dengan statement daripada Ah, Chow. macam- Chow pula. Statement serius daripada Zon tadi. Syed, Ya dia Allah rasa. kamera. Time-time tu lah nak tukar. Tak, geram je. Kan time-time tu lah nak tukar. Kenapa lah sebenarnya? Ya. Tapi kita kan tadi ada sembang pasal humble, Ah, kita ada sembang pasal rendah diri. Itu yang cuba dipotret, ditunjukkan oleh Zon. Oh, ingatkan cameraman. Bukan. Dia kalau kameraman rendah diri, kita tak nampak apa, nampak lantai. Betul. Bahaya nanti tak nampak game nanti kita. Agak bisyang kat situ juga sebenarnya. Tapi again, berbalik kepada bila sebab kamera pan dekat Chico ni, Leila lah saya rasa. Ya ke? Mia ke. Kalau mereka betul nak test the water lah. Kalau hero tu memang sesuai untuk diguna pakai. Sebab saya ingat masa Chico guna Leila dia tu, ditanya kenapa Leila. Oh sebab dia kata opponent pakai Franco. And Franco jarak dia confirm tak boleh nak tangkap Leila punya. Sebab dengan range Leila yang cukup besar. Make sense kan? Jadi tak mustahil untuk digunakan. Sekarang ni Franco pun lazim diguna pakai. Lazim. Siapa lazim? Dia pakai. Lazim siapa? Lazim itu bahasa. Oh bahasa. Sorry. Anak kanda ku. Ingatkan pemain daripada Laos tadi ke? Kan? Dia dah makan budu tadi. Dah seronok lah dekat tepi tu. Okey. Kali ni untuk pasukan Laos pula. Kalau dapat yang dekat tangan, lawa juga dia punya gelang tu sebenarnya. Bracelet dia tu. Nampak tak? Yang belah kiri. Saya rasa Tangan kiri pakai lah itu atas kepercayaan dia. Okey Eh, juga. iya ke? Okey juga. Oh ya. Yeah. Okey juga. Tapi boleh kena nampak lawa. Kalau dapat tangan dekat Momo tu lawa jam. 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 Itu jam yang sangat cantik lah. Dan Benar? hal lasak. Boleh untuk digunakan lah. Jadi, tapi Chibi tak ada apa-apa. Dia sebenarnya penting juga. Kalau tak ada apa-apa ni senang untuk move. Screenshot. Translate. Tolong someone. Lagi translate tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ikutkan lah kan Saya daripada rasa saya tahu. Lakukan kerja anda. Follow masgameplay.gg. Jangan bukan. Jauh sangat. Jauh. Jauh, salah dan tak tepat, tak betul, mustahil, Kenapa mengarut, begitu pasti? tak apa-apa, sangat dislike, tak suka, ban. Oh, semua benda saya nak lontarkan kat sini sebenarnya. Semua saya nak lontarkan kat sini sebenarnya. Ya.
Tapi kan, saya sukalah momen ni sebab untuk kita bertiga. Sebab kita kena bersukaria terlebih dahulu. Sebab ini match yang tak ada banyak sangat tekanan. Betul. Tekanan nanti Betul, itu kejap lagi lah. Itu Yang kejap dah lagi. Kuri Lapel semua tu. Itu rotation yang orang lain. lah. Kita dah settle, kita punya tugasan kat sini. Tapi mereka yang dekat Cambodia, dekat Phnom Penh masih lagi belum selesai tugasan mereka. Wow! Wow! Inilah dia. Inilah dia. Inilah yang kita kena. Oi! Tapi kalau 2 memang mustahil kak. Memang 1-0 dia boleh. Memang 1-0 dia boleh, Kak. Tapi Kau tak ni puas, Kak. Janganlah expose dia macam tu. Korang ni tak baik tau. Dia penat datang jauh-jauh untuk berikan sokongan. Tapi saya rasa tu bukan rakyat Malaysia. Tak kisahlah. Tak kisah. Yang penting dia tunjuk jalur gemilang lah dia tu. Saya tak kisah siapa pun. Lainlah dia daripada mana sekalipun. Kalau dia tunjuk jalur gemilang pun saya kata tak. Yes. Sokongan dia berikan. Saya nak tunggu ada orang kibarkan flag Ah. Terengganu ke. Wah, Pakai laptop kan. Pakai laptop. Ya Allah. Oh, ini Izan Amir. Oh, ini Zanami. Betul lah, saya first time nampak. Tak, yang tu bahaya sikit sebenarnya. Itu pecah rekod. Tolong screenshot. Dia lah orang paling berusaha sekali untuk buat trend tu. Yang mana yang laptop tu? Ya. Sanggup dia buka sheet. Saya kan nak cakap satu benda je. Dekat Kemboja ni sekurang-kurangnya ada satu benda paling gempak sekali. Iaitu? Nombor 1, culture diorang saya tengok daripada awal sampai sekarang sentiasa tunjuk gambar member, Betul? tunjuk gambar player, sebab aib rakan. Betul? Dan sekarang diorang punya effort kalau nampak kamera, memang aku tunjuk. Apa benda yang kau ada aku nak bagi Segala juga. benda tak kisahlah. Yang penting sekali, tengok macam Aish. ni. Yang ini saya sokong. Saya tak nafikan. Macam mana Mas statement tadi saya nafikan sepenuhnya. Yang ni saya sokong. Sepenuhnya sebagai kata semangat saingan sebenarnya. Semangat saingan tu je yang saya nak. Okay, saya faham support Laos tu kan. Ha. Tapi kena bergambar. Sebab tu saya cakap dia masih mementingkan sebab rakan punya gambar. Sama ada benda tu aib. Ataupun tidak, yang penting member dia viral, terkenal dah dekat terkenal satu bintang nanti. Sebab tu sebenarnya. Sebab apa tadi? Pemain. Oh. Kontijen wanita. Oh, dia jadi Tengok, ibaratkan buff. saya dah Saya cakap. cakap apa? Yes. Tak, sebenarnya kan Ha. dia nak kongsi fame, kongsi fame. Fuyo. Tengoklah ni. Dia buat tangan tu. Dia pusing. Walaupun Betul. dia yang datang kat stadium, dia tunjuk member dia pun sama-sama share. Ha. Famous lah. Tu kan. Yelah, mana taknya kalau anda tunjukkan dekat skrin, kat kamera sekarang, terpapar satu Asia Tenggara. Betul. Satu Asia Tenggara nampak anda tengah. Satu Asia Tenggara kenal kau, Dik. Hari tu, tadi siapa yang dia tunjuk gambar tidur? Justin. Justin. Oh, Justin. Satu Satu Asia Asia Tenggara Tenggara dah tahu tengok Justin baju tidur tu, di Dik. mana. Okeylah, yang sekarang ni yang kita nak tengok, satu Asia Tenggara nak tengok sekarang ni adalah drafting untuk kedua-dua pasukan yang telah pun dimulakan sekarang ni. Laos di belah kiri anda telah mengeluarkan Fanny Ya. bersama dengan Valentina, manakala pasukan Malaysia telah mengeluarkan Wan dan juga Glue di sayap kanan. Ya, Tahu respect tak? fan kepada oh, tapi tak ada Gary sekarang. Saya baru sedar satu perkara. Expected Ya. on. Ya. Alang-alang korang dah cakap, Aha. saya nak cakap perkara tersebut. Apa dia? Sebab saya takut perkara tersebut akan memberikan impak yang besar. Contoh? Taktik untuk mengambil Fanny di first pick sebegitu yakin oleh Malaysia apabila berhadapan dengan Vietnam sebentar tadi adalah untuk memastikan terus-menerus respect band diberikan ke atas hero tersebut. Sedangkan kita tahu sebenarnya CB tidak mempunyai hero tersebut. Jadi bila sampai kepada semifinal, bila sampai kepada mereka-mereka seterusnya, kalau mereka memilih untuk mengambil CB, Aha. masih lagi kekal dengan band Fanny Dia dilakukan. macam long term planning. long term planning. Ya, bijak apa yang cuba dilakukan, di impression perlu diberikan kepada pasukan lain sebab pasukan lain pun tengah tengok sekarang. Jadi kalau dia tahu Fanny itu adalah ancaman, mereka pakai apa-apa assassin sekalipun ataupun apa-apa jungler sekalipun sama ada Chibi ataupun Gary, ini akan membuatkan pasukan lain cuba keluarkan Fanny. Dan kat situ kita dapat kelebihan. Betul? Itulah apa yang saya cuba untuk katakan tadi. Sebab tu mereka first pick tu, itu adalah psychology play. Memang kata Gary, nak tak nak kau kena buat benda ni untuk memastikan kita dapat satu slot band tu. Dan mereka berjaya untuk melakukan perkara tersebut sekarang kat atas Laos. Saya ada satu statement lah kata-kata semua. Saya tak pasti bagaimana korang berdua boleh menerima statement ini. Kita kan seringkali bersaing dengan begitu kerap dengan negara jiran kita iaitu Indonesia. Serumpun kan, tak kira lah Mobile Legends, badminton, bola sepak sekalipun kan.
Dan kali ini, walaupun Indonesia tak mara ke semifinal, kita pun bawa semangat mereka. Sebab kalau kita tengok nama-nama pemain kita, Mas Chibi, Mas Zorn, Mas Chiku Guys, Mas Momo, Mas Izanami, cok. Semuanya ada. Iya, Semuanya Mas. Ya Mas. Ya, Mas. Ya, semuanya digendong sekali dong. Nampak kita bawa sekali sebenarnya. Gak apa-apa tuan muda, kami masih ada. Gak apa-apa. Mas Ciku masih ada, cok. Gak apa-apa. Mas Son, ya Mas Cibi. Bisa Dia boleh dari sih mas-mas sini. kalian. Dari sini ke arah seriousness, tetapi Ya, sampai di U-turn di sana. Oh, jauh tu. the drift. Kita again bawa lah sama-sama kan sekarang ni. Tapi okey. Lain macam kita kembali. Macam terbalik pula dah dia punya drafting ni. Betul? Tu. Hero Chiku, Hero Zon, Hero Momo. Orang dah boleh baca ni. Wow. Boleh baca sebenarnya antara hero-hero comfort untuk pasukan Malaysia pun telah diambil oleh pasukan Laos. Tapi Farsa masih lagi terbuka sekarang. Hmm. Untuk pasukan Malaysia, mana Valentina pun tak ada. Kalau ada high ground, carry dalam masalah juga. Kalau ini diambil oleh pasukan Malaysia. Dan kita kenal Izanami, kalau dia pakai apapun match sekalipun, KDA dia sangat jaga. Baru mati sekali dalam 3 perlawanan, saya dapat rasa dia boleh menggunakan Farsa dengan sempurna. I tak nafikan benda itu. I setuju dengan you 100%. Kalau Farsa diberikan kepada Izanami, saya pasti boleh memberikan impact yang begitu besar. Dan bukan itu saja. Persoalan kat sini, tak ada siapa lagi yang boleh menangkap siapa ni? Joy dengan confident sebab tak ada confirm single target lock. I mean, yes, Chow boleh. Tapi I think sukar juga untuk mendapatkan sepakan yang kemas ke atas Joy. Lebih-lebih lagi dipakai oleh Momo. Kenapa awak gelak, Safros? Saya Sebab takut. Zon- Apa? Saya takut ini bukanlah apa yang kita jangkakan. Jangan cakap. Zon, dia macam dah dia matlamat dia. Tengok. Tak, sekarang ni Mhm. sebabkan Aha. kan mereka akan swap-swap hero kan. Jangan. Atlas tu belum tentu lagi dekat zone lagi. Jangan. Tapi Jangan dia cakap Atlas jungle. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Benda ni boleh merebak. Sakit ni boleh untuk menjadi semakin lama semakin besar tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dengan pengambilan Atlas dengan cukup awal ni, mereka juga ada last pick. Segala-galanya boleh untuk terjadi. Tapi If sudah pun dibaik keluar, Kadita juga sudah pun dibuang daripada permainan. Farsa masih lagi ada saya kira untuk diambil juga oleh Mas Izanami. Tetapi untuk band yang seterusnya, adakah bakal memberikan tumpuan sekali lagi kepada mid laner ataupun akan menutup jungler buat pasukan Laos? Kan Akai lah. Akan Ke juga band boleh. Ya, ya. Saya setuju. Akai Marquis ada ataupun lagi kan? Marquis, Oh, ya. ya. Sebab dua-dua tu boleh untuk batalkan niat Nawaitu Atlas tu nak buat Fatal Links dengan sempurna. Dan plus Atlas bergantung kepada anti ataupun tiada sebarang crowd control untuk dia keluarkan ultimate dengan sempurna. Akan tetapi kita lihat Lilia sebab sekarang ni nampak Malaysia nak fokus pada team fight. Tapi mereka masih lagi ada capability untuk buat flanking di mana dia letakkan Joy di bahagian EXP. Mungkin EXP, saya tak tahu sekarang ni Malaysia. Tapi kita boleh tahu mana Joy boleh buat harassment di awal permainan. Sangat menyakitkan dan juga capability dia untuk pergi belakang juga mudah. Benar. I think selain daripada Martis dan Kakai kita bersama kata sebenarnya Lilia pun bagus juga. Sebab kita tengok bagaimana Malaysia counter Atlas ini dengan penggunaan Lilia. Betul. Letak je Channel Energy tu dan lihat bagaimana Atlas commit sebenarnya nak mencari ruang untuk bernafas dan juga untuk melakukan setup menggunakan flicker dan juga Fatal Link. Tapi sekarang ini pengambilan yang seterusnya Beatrix lah. Kecewa. Beatrix yang bakal digunakan pakai oleh Cibi tiba. Chiku guys di bahagian bot lane sebentar lagi. Ini seakan-akan menandakan bahawa mereka belum ada EXP laner ataupun mid laner saja. Saya kira macam mid laner boleh saja untuk mengambil hero seperti Julian maupun Xavier. Tapi Julian tak nampak langsung kan? yang sudah pun diambil terlebih dahulu. Ada Ada kita tadi? pakai? Ada. Ada. Hari ni ada tadi. Match yang pertama tadi yang kita tak sempat nak mengulas sebenarnya. Oh, saya tak perasan. Dan Kufra dan juga Lunox. Kufra adalah satu counter yang baik. Bukan counter lah. Dia dapat untuk lengahkan keadaan Atlas menggunakan... Chow jungle. Ya. Lunox jungle. Alot? Alot jungle. Saya rasa macam Lunox jungle. Chow jungle lah kan Chow sebab jungle lah. nanti mid lane orang macam agak pelik sikit. Tapi nak execute senang ke? Mungkin iyalah sebab ada... Bagi saya execute senang sebenarnya untuk Show Jungle. Lebih lagi lawan dengan Atlas. Boleh saja untuk menggunakan hero tersebut. Dan jadi inilah dia hero terakhir Malaysia. Bagi berapa Pilihan saya di mereka boleh guna peringkat kumpulan. Assassins. Kalau mereka nak. Assassin.
Mereka tak ada mid laner sekarang ni. Joy boleh pergi ke bahagian mid lane. Fredrin boleh pergi ke bahagian EXP. Hellcat. Wah, itu lah. Hellcat Itu pun yang boleh saya sebenarnya. Macam mana? Kan! Dah cakap! Dah cakap! Hellcat untuk Chibi yang bakal dimainkan. Nujum Pak Belalang berada di Malaysia sekarang ni. Kita dah kenal lah. Kita kenal, kita sayang kat pemain-pemain kita. Yes! Ini pun kita sayang. Ya, Ini pun kita sayang. Benar. Benar sekali. kita masih lagi mahu menggunakan curse untuk berbalik pada Malaysia. Kita dah tak... Okay lah, kita explain sekali lagi lah. Mungkin orang tak faham ke. Orang tak faham. Sejarah dalam MPL Malaysia untuk kita barisan pengulas. Bila orang tu mengulas tiga orang. Dua daripadanya mengulas tim, memberikan prediction kepada tim A. Dan seorang tu memberikan prediction kepada tim B. Tim B tu yang sudah menang. So itu yang kita cuba replikasi pada hari ini. Ya. Setakat ini jadi 3/4. 3/4. Dan sekarang ini kita perlu untuk bersatu hati. Tiada lagi GGRSG, bukanlah todak langgar. Tiadanya sub-sub homies. Tidak akan didengar Ipambe Tim Hak. Jalur gemilang di kibar tinggi. Demi negara berjuang. Demi negara mereka berjuang. Di bumi Kamboja kejayaan diraih. Tanah Malaysia bersorak girang. Ayo kita masuk dengan sorakan Malaysia boleh. Untuk kita bersama-sama memberikan semangat kepada kontijen negara kita. Untuk pusingan yang terakhir ini di antara Malaysia berhadapan Laos. #pantang ngalah kod untuk anda klaim bagi dapatkan ganjaran di mana setiap kali Malaysia bermain. Tapi harapan kita doa panjatkanlah kepada kejayaan pasukan Malaysia. Saya masih tak boleh move on dengan kita punya prediction tadi. Okay, sekarang ni Laos berada di pasukan berwarna biru, manakala Malaysia yang akan berada di pasukan berwarna merah dengan membawa masuk Hellcat jungle dekat sini mampu ke tidak. Apabila lampu ditutup, mereka berjaya untuk mendapatkan kutipan kill beserta dengan Fatal Link yang boleh datang daripada pelbagai arah nanti. Betul? Itu yang kita harapkan sebenarnya sebab kalau kita lihat daripada kombinasi antara skill set yang ada pada pasukan Malaysia, semuanya boleh dah capai sebab okey, contoh Atlas kumpul kepada satu tempat. Chibi bawa keluar dia punya skill. Semuanya kena pada satu tempat. Ciku Gas pun sama. Jadi semuanya boleh untuk complement each other. Saya suka nak tengok cara memainkan Joy ni. Betul ke dia boleh tak mati langsung lagi? Tapi Zon, percubaan untuk melakukan harassment ke arah Agi. Agi terpaksa untuk berundur. Sep akan dilepaskan Zon. Yang ditemukan oleh Your Name. Penggunaan Chow yang baik selaku jungle. Zon terpaksa memakan ubatnya sendiri sementara tadi di mana hero yang sering kali digunakan pakai oleh Zon, hero tersebut yang berjaya untuk mendapatkan kill yang pertama ke atas Atlas ini. Tapi masih lagi awal, Zon masih lagi belum mendapatkan level 4-nya. Sudah pasti pasukan Malaysia di saat early game ini perlu bermain sabar, perlu bermain dengan lebih berhati-hati. Dan The Momo telah menggunakan flicker. Pada ketika ini sangat bahaya. Chibi cuba untuk mencari open tapi tersilap langkah. Deadly Stinger tidak terkena. Dan dalam waktu yang sama, Battle Link memudahkan keadaan untuk Deadly Stinger kena. Sengatan maut daripada Chibi. Open dijatuhkan. 20 Ogos juga berjaya untuk ditumbangkan. Izanami akhirnya akan menerima nasib yang kurang baik. Namun 3 orang gugur untuk Laos. Sementara satu saja iaitu Izanami tidak dijangka-jangka. Tapi lihat macam mana Ciku Guys datang mana-mana mai. Daripada bawah dia tinggal dan dia pergi atas untuk berikan bantuan dapat kill. Jadi satu rotasi yang risiko tinggi juga sebab kita tahu marksman perlukan minion daripada fasa awal sebab mereka perlukan farming lebih daripada pasukan lawan. Tapi lihat macam mana risiko yang diambil. Tapi sebelum itu di bahagian tengah 20 Ogos diasak. Diasak namun 20 Ogos melepaskan Tarns Reach. Tepuk lalat. Akibatkan Izanami terpaksa untuk berundur. Namun dia berjaya untuk membazirkan skill set pemain tersebut dalam kedudukan yang cukup berbahaya untuk Agi. Tak sempat untuk Brilliance ni. Akan ada serangan dilakukan. Izanami mendapatkan kill. Pancingan yang baik daripada duo angkatan Malaysia kita. Izanami dan juga Zon di bahagian mid lane sebentar tadi. Poin yang diberikan oleh Mars tadi memang benar. Kalau God Liner keluar daripada lane-nya tersendiri, sudah pasti tidak akan mendapatkan kutipan gol lebih banyak kerana meninggalkan minionnya sendiri. Tetapi apabila berjaya untuk mendapatkan kill, itu yang akan membalikkan keadaan semula. Lihatlah bagaimana kedudukan yang cukup-cukup sukar untuk dipertahankan oleh 20 Ogos. Malah sekarang ni Bistan akan dikepung daripada 2 arah berbeza. Cibi cuba untuk masuk. Sengatan Delis 3 perlu untuk dialah oleh Bistan. Dispersion juga sudah pun dilancarkan oleh Ciku Guys. Namun Bistan masih terselamat. Cukup baik gol ini tersebut.
Ya, Malaysia boleh dapatkan satu kill tetapi gagal untuk dapatkan Winston. Tak mengapa, keadaan sekarang Cikgu Gas dah lebih kaya berbanding dengan pasukan Laos. Dan setakat ini masih lagi mencari momentum walaupun Chow mendapatkan first blood. Akan tetapi lihat bagaimana untuk Malaysia sendiri, mereka disiplin dalam melakukan sesuatu yang berbeza. 5 kill berpihak kepada mereka tapi tak boleh berasa terlalu selesa. Chow boleh buat macam-macam sekarang 20 Ogos. Kehadapan cuba untuk tangkap Zon. Tapi bahaya juga untuk pasukan Malaysia. Menambah semula kepada point 20 Ogos yang sejujurnya perlawanan ini dia main dengan cukup baik tau. Ya. Tyrant's Revenge kena ke atas 2-3 ahli pasukan dan juga Tyrant's Rage. Kombinasi yang begitu kemas. Cuma ada satu saja momen tadi dia tak dapat untuk mengenakan Tyrant's Rage ke atas Izanami. Tapi selain daripada itu, so far, dia punya prestasi begitu baik sekali. Ya, masih lagi berjaya untuk mengekalkan prestasi yang baik. Tapi saya juga ingin berikan pujian kepada Yonim yang menggunakan Chow dengan masih lagi boleh saya katakan cemerlang sebagai pengguna Chow Jungler. Cuma masalahnya di sini adalah dia cuba untuk masuk ke dalam pertempuran namun sering kali diganggu oleh Zon dan juga Izanami. Dia tak boleh sepak Izanami. Dia tak boleh juga sepak GB. Yang boleh sekarang disepak cuma Zon, Ciku guys. Itu je. Momo macam kalau disepak dia kena ton juga. Saya rasa apa yang dia boleh buat adalah apa yang Zon buat dekat game yang ketiga sebelum ini. Di mana Your Name kena sepak Atlas. Masuk ke dalam. Dia bukan masuk dalam. Okey, boleh gunakan bantuan turret tu ialah sebab Chow dengan turret ni sahabat yang baik kalau nak dapatkan kill. Akan tetapi kalau dia boleh gunakan Way of Dragon tu, pisahkan advantage seperti pemula initiator untuk pasukan Malaysia. Kat situ dia boleh menang dah. Bila dia dah boleh tendang Atlas keluar daripada keadaan tersebut, yang lain boleh commit pada team fight. Bukan tangkap Zon tapi tangkap Ciku Guys ataupun Izanami ataupun Chibi. Ini bergantung kepada follow up mereka lah sebenarnya. Kalau pantas Oh! Zon. Tapi Zon lebih pantas dengan tiga. Dia masuk dengan battling. Dia tangkap terus saja Chibi. Wah! Melakukan satu sengatan ke arah Agi. Namun lihatlah bagaimana Yonim tiba dengan cukup pantas. Cuba untuk menjadi Wira. Namun dia pula dalam masalah. Menerima damage yang cukup besar. Zon melakukan serangan. Tapi Izanami terus melakukan electrify fist mengakibatkan Agi akan terus saja menerima kejutan elektrik. Dan dijatuhkan 7 berbalas 2. Namun belum berakhir. Satu menarik retribution. Chibi cuba termasuk Ciku guys. Menara damage. Tetapi menara terlebih dahulu yang berjaya untuk dimusnahkan oleh pasukan Laos. Tapi sebenarnya Your Name terpaksa untuk akur. Dengan kejatuhan dia terpaksa untuk pasrah dan berserah. Dikejar dan dia akan ditumbangkan oleh Izanami walaupun ada bantuan daripada menara. Ya, saya suka disiplin yang ditunjukkan oleh Zon. Peka dia terhadap map. Orang tu dalam semak. Dia flicker masuk semak terus Alfi. Dan sekarang Oh, satu lagi pertempuran berlaku. Oppa berjaya untuk dijatuhkan. Cuba untuk dapatkan kill yang seterusnya. Tapi sebenarnya Laos perlu untuk bertindak dengan lebih selamat lagi daripada terus mencari pertempuran yang tak mampu untuk mereka menangi. Ini adalah perubahan yang besar daripada Zon sebenarnya. Sebab dahulu kala Zon merupakan pemain yang ingin mendapatkan momen-momen tersebut. Mendapatkan Fatality yang besar. 4 ke atas 5 ahli pasukan PLR. Tapi kali ini, seorang pun dia tak kisah. Dia akan tarik, dia akan angkut. Kerana dia tahu follow up daripada rakan-rakan dia cukup untuk menumbangkan target tersebut. Dan saya harapkan prestasi ini diteruskan lagi. Bukan setakat dalam perlawanan ini, tapi perlawanan seterusnya. Tengoklah bagaimana Your Name terus saja hilang. Damage yang sebegitu besar sudah pun mampu untuk dilancarkan oleh pasukan Malaysia. Berjaya untuk memberikan satu lagi masalah buat pasukan Laos dengan adanya level yang tinggi dan juga gold difference yang sudah pun berjaya untuk dicipta 5,000. Berjaya untuk didapatkan oleh pasukan Malaysia, meningkatkan lagi mereka punya kuasa milik untuk mendapatkan itemization dengan pantas. Oh, ini sebenarnya ada satu benda yang saya rasakan untuk pasukan-pasukan lain yang sedang melihat benda ni. Kedua-dua jungler kita berkebolehan untuk guna assassins. Jadi kalau mereka berhadapan dengan CB, kalau mereka berhadapan dengan Gary, mereka nak fokus apa? Lihat pada itemization. Kalau kita boleh tengok untuk second item Hellcat, si Halbert nak elakkan regeneration supaya dia sempat untuk keluarkan damage, tak ada regen, dapat kill. Bukan itu sahaja, malah si Halbert yang sudah pun di-revamp memberikan atribut tambahan apabila Hellcat tersebut berhadapan dengan hero yang lebih tinggi daripada sudut HP. Dan kita tahu Hellcat ni lebih-lebih lagi apabila full damage lawan dengan mana-mana hero pun kebanyakannya lebih tinggi HP-nya daripada beliau. Dan penambahan itu adalah per second. Maksudnya dia tambah 8 untuk setiap basic attack, setiap damage dan sebagainya. Dan kita tahu di mana tersuat. Alamak sekarang ni Ciku Gas pula. 1 lawan 1. Ciku Gas cuba untuk dijatuhkan. Tapi masih lagi ada Flicker. Zon tiba. Cukup pantas. Cuba untuk lakukan setakapan. Flicker masih lagi ada. Cuba untuk masuk. Tapi Oppa dia bakal dikepung. Tak perlu Flicker pun. Battling saya cukup untuk mendapatkan kill ke atas pemain tersebut. Okay, kembali kepada fokus si Albert tadi kan. Dia kan DPS sebenarnya. Hellcat ni walaupun dia burst. Tapi setiap sengatan tu kira macam satu basic attack. Ya,
dia nak dapatkan burst dia tu pun dia kena basic attack terlebih dahulu. Disebabkan itu jugalah akan memberikan manfaat daripada si Halberd tu. Dan tambahan pula berhadapan dengan Chow Jungle yang sudah semestinya akan melengkapkan item defense, item nyawa. Berhadapan dengan Kufra pun lebih kurang sama juga. Jadi a very good understanding daripada Cik B sebenarnya melengkapkan item yang cukup penting iaitu si Halberd yang akan memanfaatkan diri dia di dalam perlawanan ini apabila berlanjutan sehingga ke 15 minit maupun sehingga ke 20 minit. Ya, kalau nak dibandingkan burst ataupun DPS untuk nyawa yang tebal di badan game, kalau kita lihat daripada drafting dan untuk lepaskan Laos, mereka akan buat itemization menyebabkan nyawa yang tebal. Jadi pilihan DPS adalah lebih tepat. Boleh letak kepada Chibi, boleh letak kepada Chikugash dan Izanami yang boleh buat burst kat sini. Okey, saya terangkan dengan lebih lanjut. Sebab mungkin saya memang tertariklah nak bincang tentang bahagian si Halberd ni. Tapi kali ini 20 Ogos cuba lakukan sesuatu, Momo santai saja, bertenang. Dan saya kira lot ini sudah pun menjadi milik Malaysia. Laos masih lagi mencuba. Your Name ada dekat belakang sana. Retribution ada dalam genggaman untuk digunakan pakai. Chibi memerhati. Chibi memberikan fokus. Sengatan tidak terkena. Cuba untuk melarikan diri dengan Jikundo. Chibi perlu untuk berhati-hati. Dan Ampel dibuka. Mencari mangsa. Oppa. Dalam kedudukan berbahaya. Chibi nyawa rendah. Chibi dapatkan kill. Namun lihatlah bagaimana Zon berada di belakang hadapan. Dapatkan 4 ataupun 3 sebenarnya. Namun Mister masih lagi terselamat kerana Purify untuk dia melarikan diri. Malah Mister dia bakal terjatuhkan double kill untuk Izanami. Lihatlah bagaimana Chibi menjalankan tugas dengan cukup cemerlang, berjaya untuk dapatkan lol walaupun adanya Your Name yang berhampiran. Chibi cuba untuk masuk. Namun lihatlah bagaimana Jikundo menghalang pemain ini. Namun mega kill masih lagi dimiliki oleh pemain jungler daripada Malaysia, Chibi, yang berjaya untuk mendapatkan lot dan juga 4 kill tanpa sebarang kematian. Cubaan yang baik dilakukan, ada objektif yang saya boleh nampak untuk pasukan Laos sendiri terutamanya daripada Your Name sudah tadi, akan tetapi gagal sebabkan dengan adanya 2 orang pemain tak boleh nak masuk langsung ke dalam kawasan lot tersebut dan Chibi walaupun nyawa rendah, bantuan daripada Zon itu menyelamatkan beliau. Sekali. Dan saya juga sebenarnya apabila Your Name tu dia masuk semula dengan Jikundo, dikenakan ke atas Chibi dan automatically dia dikenakan silence. So tak ada lagi ruang untuk dia nak mengundurkan diri. Andai kata ada sekalipun begitu ramai ahli pasukan Malaysia yang siap bersedia untuk mendapatkan kill ke atas Your Name. 7 Ogos dia dapat masuk tapi dia nak pol dibuka. Satu mendapatkan link, dapatkan 2 orang tersilang. Penggunaan brilliant sajalah untuk membazirkan masa saja. Agi akan tetap ditumbang oleh Chikugash. Double kill untuk Chiku. Momo cuba untuk masuk bersama dengan Izanami. Tapi dia dapatkan Bistan. Cuba untuk mengelak. Namun dia masih lagi ada. Berjaya untuk dapatkan triple kill. Mencari maniak untuk Chiku. Namun tidak akan diberikan. Malah Crystal yang bakal dimusnahkan. Inilah dia. Atlet negara kita. Yang berjaya untuk membanggakan rakyat Malaysia. Mengibarkan jalur gemilang di bumi Kamboja. Kita harus raikan dengan kemenangan ini. Dengan laungan Malaysia boleh. Dengan laungan demi Malaysia untuk kita semua. Ya, Malaysiaku gemilang, cemerlang dan terbilang. Mereka membuktikan line up mereka terpilih ke SEA Games adalah cukup kuat, cukup kukuh, harapan yang tinggi untuk pasukan Malaysia. Tapi perjalanan kita masih lagi belum berakhir di sini. Semangat kesukaran masih lagi tunjukkan. Kita diciptakan daripada tanah, jadi harus kita bersepat bumi. Ada lagi match yang akan datang yang akan memberikan kita satu tantangan yang cukup kuat. Akan tetapi kita akan huraikan dengan lebih lanjut dengan analisis yang lebih detail lagi daripada saudara kita, Syed Adin. Silakan Adin. Tahniah kita ucapkan kepada kontingen negara kita kemenangan bersih di peringkat group stage, menidakkan